Kemenangan beberapa parti dahulunya tipis. Jadinya kalau kita buat kerja sama antara kami, Parlimen, Bilik Gerakan Utama Negeri dan sebagainya, saya yakin ini akan memberi kemenangan yang besar kepada Perikatan Nasional. Kalau nak disebutkan boleh membentuk kerajaan, saya tak boleh menyatakan begitu. Tetapi kalau kita lihat hari ini, tempat-tempat kita ada 5-6 penjuru. Bebas saja telah mencalonkan 22. Apa yang mereka boleh bawa, wallahualam. Tetapi hari ini kalau tengok, orang akan memilih calon-calon yang berintegriti, calon-calon yang boleh memahami masyarakat setempat, calon-calon yang dinampakkan tidak merentas kawasan, tidak merentas desa, yang mengenali rakyat tempatan. Dia different dynamic daripada PRU contohnya. Dan di sinilah kalau kita lihat, orang-orang tempatan yang disantuni oleh ketua-ketua komuniti itu akan ada advantage. Contoh Danish di sana, di Asahan, Tai di Macap. Mengikut saya ketika memberi bantuan, contohnya sepanjang mana kita ada MCO, mendekati rakyat, memberi menggunakan peruntukan parlimen dengan bersasarkan contohnya untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mampu, rumah-rumah yang rosak. Banyak aktiviti-aktiviti parlimen yang telah menunjukkan kekuatan kita dalam segi menyantuni komuniti itu, menerusi pegawai-pegawai DUN di Parlimen Lalu Gajah. Dan hari ini insya-Allah mereka inilah yang mengambil alih tugas-tugas itu untuk bekerjasama dengan Parlimen Lalu Gajah untuk terus menyantuni masyarakat dan memahami kehendak masyarakat itu sendiri, memahami masalah mereka sendiri, masa depan mereka itu. Yang penting calon-calon ini dia lebih memahami. Hari ini kalau kita lihat, banyak yang dari luar bila dia dah menang, masyarakat kita tidak mahu menyantuni. Maka itulah ciri-ciri orang tempatan mahu melihat kepada pemimpin-pemimpin yang akan dipilih. The dynamics of politics today, kita lihatkan bukan lagi bertumpukan kepada satu gerakan politik yang besar, tetapi kebolehan kepimpinan itu, apakah yang mereka bawa. Kalau hari ini kalau tengok, masih lagi ada unsur-unsur mengadu domba, lawan. Bila kita berlawan, masing-masing akan membawa keburukan orang lain, dari membawa apakah wawasan mereka, apakah mereka mau bawa untuk komuniti setempat itu. Kalau hari ini kita banyak mendengar tuduhan-tuduhan kepada bakal-bakal calon, kadang-kadang itu membangunkan persepsi yang buruk. Ini tak sihat. Yang penting pengundi akan melihat kepimpinan itu sendiri, apa yang mereka bawa. Contohnya calon Gadik hari ini dia sibuk, dia tak datang. Contohnya di Gadik, di Duran Tunggal contohnya. Kalau kita lihat masalah telah bertahun-tahun, apa dia isu banjir, contoh banjir Temenung ke, banjir Kilat ke, dan macam-macam lagi. Dan inilah orang akan mahu memahami, adakah pemimpin ini mahu membantu masyarakat tempat yang orang kata terjejas dengan masalah-masalah. Bukan itu saja, inilah orang-orang kampung nak. Kalau di Rimbia disebutkan tadi, calon dari Rimbia, Saudara Zamzuri yang telah pun berpengalaman sebagai YDP Lalu Gajah, sangat memahami masalah-masalah setempat. Dan inilah yang kita mau bawa dan kita mau lantik, alias kita mau pilih untuk menjadi wakil kepada masyarakat. Kita di sini tidak mau berkempen nak memburukkan calon yang lain. Dan calon lain juga dilarang sama sekali untuk membentuk persepsi, membangun persepsi, membuat cerita-cerita mengadu domba dan sebagainya. Kita lihat contoh hari ini dah keluar di social media mengenai calon dari parti yang lain, tentang salah laku dan sebagainya. Rakyat akan menilai sebenarnya benar atau tidak, kita tak tahu. Jadi calon itu bertanggungjawab bila tidak benar untuk membuat laporan polis, untuk menidakkan laporan-laporan atau fitnah-fitnah yang sedang pun tular di social media dan sebagainya. Tapi calon-calon di Lalu Gajah di bawah payung parlimen itu sendiri, saya tak nampak perkara-perkara yang buruk
yang boleh dimainkan di social media, dan yang penting kita semua sebagai satu pasukan untuk mempamerkan ciri-ciri kepimpinan, apa yang boleh dibawa kepada masyarakat setempat. Itu saja saya nak bagi tahu hari inilah. Dan saya nak perkenalkan hari ini, sebelah kanan ni the hot candidate Saudara Zamzuri. Saya yakin dia boleh mendapat kemenangan, dan juga ada Mr. Tai, Danish, pada Asahan, Tai pada Macap. Semoga mereka ini akan diberi kekuatan sendiri, dan juga kita bantu dengan kekuatan jentera untuk memastikan pengundi-pengundi dapat keluar. Kerusingan kita hari ini, ya, atas sebab dahulunya kemenangan tipis, kerusingan kita, kebimbangan kita, jentera kita telah bersiap sedia untuk memastikan pengundi keluar. Sebabnya oleh sebab MCO, SOP dan sebagainya, saya bimbang banyak pengundi-pengundi tidak mau keluar mengundi. Saya harapkan dia boleh ditingkat ke 60% sekurang-kurangnya. Kalau dilihatkan kalau 40%, 50%, maka persaingan itu akan menjadi amat sengit di antara 3, 5 dan 6 persaingan itu, ya. Jadi terima kasih, itu sedikit sebanyak hari ini perkongsian saya untuk rakan-rakan media. Melihat ini Perikatan Nasional mencari 28 kursi. Tahu sendiri berapa banyak kursi yang bakal diberi keyakinan untuk menang kursi 28 kursi itu, berapa yakin? Saya fokus, kekuatan saya fokus sebab saya sebutkan tadi, saya fokus sebagai seorang yang bertanggungjawab memayungi Parlimen Alor Gajah untuk Alor Gajah, ya. Saya boleh secara spesifik meramalkan di Alor Gajah kita akan mendapat kemenangan 3 gol. Ini bukan spekulasi atas data, dapatan data. Mungkin silap terpulang kepada hari mengundi itu sendiri, berapa ramai orang yang keluar. Oleh kerana gerakan kita seawal ni menyantuni masyarakat di Parlimen Alor Gajah, ramai yang tertarik. Seperti saya sebutkan tadi, semalam sahaja telah ada ratusan orang UMNO akan berhijrah kepada Perikatan Nasional, dan wakil-wakil mereka ada di sini hari ini. Dan mungkin kalau mereka nak serahkan borang, saya boleh terima dan sebagainya, ataupun ketua bahagian Alor Gajah sendiri boleh terima, untuk menampakkan, ya, ada rakyat telah mula memahami perjuangan bersatu bersih, dan hari ini kita bersama satu gagasan Perikatan Nasional. Datuk. Jadi yang 3 tu, Dengdia, Asahan, apa lagi? Satu lagi Macap. Cak Jaya. Ya, Macap. Sebab peluang kita cerah di Macap. Dahulunya kalau dilihat situ tempat mix seat ataupun kita panggil campuran. Dahulu favourite-nya saya tengok adalah incumbent dia dahulu. Tetapi oleh sebab beliau tidak bertanding dan dia begitu rapat dengan komuniti di situ dan selalu bergerak dengan saya semasa kita menjalankan aktiviti-aktiviti di Parlimen, jadi senampak. Jadi saya yakin kalau kita buat kerja kuat sikit dengan jentera-jentera digabungkan tadi, akan memberi peluang kepada Mr. Tai menang di Macap. Datuk minta KKM longgarkan kempen. Saya harapkan KKM melonggarkan gerak kempen kita, sebabnya hari ini walaupun kita tidak menanda araskan herd immunity dan kita mahu ke seluruh masyarakat orang di Malaysia mengambil suntikan vaksinasi, tetapi kalau kita lihat penurunan hari ini, the principle of kata tu untuk mengawal COVID-19 ini memang telah pun jelas. Contohnya mengelakkan perhimpunan beramai-ramai. Beramai itu berapa orang? Jadi saya sarankan sekiranya untuk menggalakkan ramai keluar mengundi, kita longgarkanlah sedikit. Contohnya kalau perhimpunan, okey, kita tak boleh membuat ceramah beramai-ramai. Dahulunya semasa saya menjadi ahli Majlis Keselamatan Negara, kita telah pun membuat satu ketetapan perhimpunan ramai 25 orang dalam satu tempat tertutup, 250 orang tempat terbuka, tetapi itu terpulang kepada ketetapan pihak berkuasa. Yang penting tadi sebabkan kena ada pelitup muka, penjarakan sosial. Kalau di padang sebelah kita boleh buat perkumpulan kalau diberi kebenaran. Kalau kita tak rapat-rapat lah. Jadi saya memang berharap supaya Kementerian Kesihatan dan Majlis Kesihatan Negara melonggarkan sedikit. Contohnya kalau hari ini dia kata, saya dengar dalam TV tadi,
kita tak boleh pergi ke rumah. Cuma boleh meletakkan kempen material dalam postal box. Dan kalau saya pergi sebagai ahli parlimen mungkin boleh. Saya pergi seorang atau dua orang mungkin boleh. Ya, tak boleh beramai-ramai. Tetapi kempen yang terhad ni merugikan calon-calon baru. Saya rasa pendekatan sosial media akan menguntungkan kepada calon-calon. Itu sebab hari ini saya panggil. Saya berterima kasih. Bukan senang kita nak kumpulkan calon sebab mereka sibuk untuk mempamerkan kepada pengundi-pengundi mereka itu secara bersebuka dalam TV ataupun dalam sosial media. Dan mereka sendiri sebanyak bersepatah dua kata nak memperkenalkan diri mereka untuk masyarakat setempat. Jadinya susah juga kalau kita nak sebutkan pada sebahagian calon yang lain kalau mereka tidak mau keluar dalam sosial media. Kalau mengharapkan kita pergi ke rumah menyantun pengundi dalam kekalan KM itu sukarlah. Disadvantage for them. Tetapi ada laporan media hari itu yang akan mengatakan bahawa Datuk Seri tak terlibat dalam kepimpinan Melaka dan itu punca Datuk Seri kecil hati dan Alah, biasa dalam politik ni kita kena ikut keputusan parti, ya. Kita orang yang berparti. Kita kena akur keputusan itu. Kalau dinampakkan Ketua Badan Pimpinan Negeri Melaka hari ini boleh menguruskan memberi kemenangan kepada Melaka, itu adalah keputusan pimpinan tertinggi, ya, konsensus. Kita tak boleh ada dua ketua di sini. Tak boleh ada dua ketua sini. Jadi kita ikut susun atur itu. Tak bolehlah sedikit sebanyak mungkinlah rasa terkecil hati sebab saya sebutkan tadi tapak kekuatan negeri Melaka, ya, untuk PN bersatu kalau ikut logiknya lah adalah di Alur Gajah, ya, sebab kita menang di Alur Gajah. Selepas PRN selepas DUN dibubarkan, yang masih tinggal di sini tapak adalah Alur Gajah, masih lagi di bawah Bersatu dan Pakatan Nasional. Tak ada timbul isu saya nak terus bekerja, tidak. Jadi kita dalam usaha kita nak memenangkan dalam perniagaan ini, kita kena bekerjasama. Contoh, ada juga orang yang bekerja hati di Teluk Mas contohnya, ada usaha-usaha nak tutup bilik gerakan, ada usaha-usaha nak tutup bilik gerakan di Asahan apabila mereka tidak dapat menjadi calon. Itu biasa. Jadi dalam masa sekejap kita rumuskan apakah hala tuju kita sebagai perkara, apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita mahu, apa pemimpin kita mahu, maka kita kena bekerjasama lah. Panjang 2 hari malam dengan hari saya nampak parti mana yang dominan dalam PRN Melaka ini? Kalau diukurkan dengan bendera-bendera yang saya lihat di tepi-tepi jalan, nampaknya dacing lah. Tapi itu tidak melambangkan isi hati pengundi. Dahulu pun kalau tengok PRU 14 Kamenggah lagi, tapi kita menang. Ya, barisan nasional boleh dijatuhkan, dan keuntungan hari ini dan kebimbangan juga saya. Kalau saya lihatkan naratif saya, konsistensi saya, ya, adalah untuk melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua bangsa di negara kita. Suka tak suka, itulah naratif yang saya nak tekankan di sini. Ya, jadi saya ada sikit kecewa lah apabila kita gagal untuk berunding ke garisan muktamad untuk bekerjasama dengan komponen parti yang lain oleh sebab-sebab tertentu. Saya rasakan hari ini memang kita kena bekerja kuat dalam satu gerakan Perikatan Nasional itu untuk mengalahkan Barisan Nasional contohnya. Memandangkan PN sendiri bersanding di semua DUN, tapi pemantauan kami lah di sekitar kawasan ini, bendera PN itu agak kurang. Belum lagi, hari ini baru hari kedua, ya. Kita insya-Allah dalam masa terdekat ni kita nampak lebih meriah lagi lah. Perkataan harapan pun tak begitu nampak, ya. Jadi saya rasakan dalam 3 hari ini orang telah mula sebab SPR telah membuat syarat, ya, dan calon-calon akan memastikan jentera-jentera mereka mengibarkan bendera untuk menaikkan kesedaran kepada pengundi. We are there, we are there. We want to be your leader, we want to be your pemimpin, wakil rakyat dan sebagainya. Ni Kita tahu Datuk Seri mempunyai pengalaman yang luas secara politik dan mungkin dah melihat calon-calon baru, tapi adakah Datuk Seri rasa mereka ni berjaya
dia terpulang kepada apa tu orang yang keluar mengundi, ya. Kalau dilihatkan lebih kurang balance orang lama dengan orang baru atau orang muda yang tak begitu tua lah. Jangan kata dia tua kan. Dan mereka boleh ada ciri-ciri kepimpinan. Jadi saya kalau lihat hari ni, kalau PRN AVR 18 ni belum boleh kita guna pakai. Dan kalau kita lihat kekangan untuk rentas-rentas desa ni, SJR ni mungkin menyukarkan pergerakan juga. Jadi banyak yang muda ni tinggal di luar kawasan. Jadi calon-calon yang kita pamerkan calon muda mengharapkan undian daripada orang muda. Kalau ramai orang muda keluar, saya rasa muka-muka baru ni sebagai barisan pelapis kepada kepimpinan negeri, saya pasti mereka akan memberi impact dalam keputusan PRN 20 dan ia akan mempamerkan di mana pilihan raya umum besok dilaksanakan. Amat mustahak kalau kita lihat impact daripada sokongan anak-anak muda ini. Dan ini di Melaka ni kalau nak dipanggil pada test bed ataupun tempat percubaan untuk memahami kedudukan orang muda, dan kita akan lihatlah keputusan pada 20 hari bulan nanti. Betul Daniel daripada Belingan. Terima kasih saya kena soalan ni. Mungkin saya tak setuju naratif apa Perikatan Nasional bawa mereka melestarikan kesatuan orang Melayu dalam Pak, itu naratif saya. Naratif saya mau konsisten. Itu sebab saya dalam Bersatu. Selagi mana saya boleh berjuang untuk melestarikan kepimpinan itu semua rakyat Malaysia. We must understand. In 2030, for example, the population of Malaysia gonna grow to a lot more people from kaum Melayu, from ethnic Melayu. Jadi perlunya untuk menjaga hak mereka itu, kepimpinan Melayu kena dilestarikan. Jadi perpecahan yang kita lihat ini, saya juga secara peribadi bimbang. Jadi kena ada kerjasama. Orang kata tu sebab apa kita tak boleh kerjasama? Oleh sebab kalau dilihat sejarah, Bersatu ditubuhkan untuk apa? Untuk menentang kleptokrasi. Dan kita pun telah berjaya sedikit sebanyak, dan kita membiarkan proses undang-undang untuk memastikan siapa yang membuat salah dihadap ke mahkamah dan suruh jatuhkan hukuman. Itu sekarang isu situ tidak lagi menjadi isu besar. Itu sebab saya sebutkan tadi, kepimpinan itu sendiri kita bawa lebih kepada integrity, governance, apakah yang baik untuk dibawa kepada masyarakat, sama ada Melayu, India atau Cina. My question is that PH have got out the narrative that they want to bring a king government. That's their narrative. PN wanted to build up their own, to rebuild their legacy of a stable government. That's their narrative. Ya, Amir. Your narrative, I just want to understand, because the past couple of days and somewhat have been the campaign has been somewhat muted. You don't understand or hear what is the actual theme or message that PN want to put out for. We can choose our type of government. So what type of government are you bringing in? Ya, if you notice, ini yang kata tadi di Melaka, you tak boleh samakan Melaka dengan federal sebab the dynamic is different, ya. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kita mempamerkan PN ni sebagai multiracial coalition di mana gerakan bersama dengan kita. Bersatu saya sebutkan dahulu telah berubah wajah menjadi kepada race based party, kepada parti yang mempunyai sayap bersekutu untuk menarik sokongan daripada orang yang lain daripada Bumiputera ataupun Pribumi. Maksudnya tadi, the dynamic of politics in Bersatu has changed. Therefore, kalau kita nampak keseluruhan, itulah yang kita mahu. Tidak lari pada apa yang dibawa oleh Pakatan Harapan sebagai Malaysia Parti. Tetapi di dalam Pakatan Harapan, ya, saya nak nyatakan di sini, orang masih lagi mempertikaikan DAP sebagai totok race chauvinistic racial party. Jadi susah mereka nak menarik orang-orang selain daripada bangsa Cina untuk duduk di dalam DAP. Jadi, dulu ni orang kampung ni tak mau tengok DAP pun. Tetapi kalau kita lihat hari ni, orang Cina walaupun DAP mahu bekerjasama dengan bangsa Melayu, mahu melihat kita bekerjasama dan kita pilih kepimpinan itu. Itu sebab dalam Bersatu kita ada sayap bersekutu yang dipamerkan hari ini, gerakan sebagai rakan Perikatan Nasional dan sebagainya. Jadi kalau dinampak, we are not the rhetoric of Melayu per se sebagai very race based party,
Tapi saya sebutkan tadi, the need for the Malay to lead, able Malays to lead for all races, because they are representing the majority of the population in this country. Sebagai pengasas awal bersatu dengan Tan Sri Muhyiddin dan Tuan M. dahulu, dan adalah individu penting yang membuat hala tuju parti sendiri. So, adakah sesuatu yang berlaku buat masa ini yang telah mengekang daripada pihak PN sendiri untuk melestarikan perjuangan yang dibawa oleh Bersatu Asal. Yes. Saya rasa tidak. Dia itu sebab tadi saya sebutkan tadi tanggungjawab saya sebagai ahli MPT dan antara orang yang membantu mengasas parti seawal 2015 ya. Kita nampak kita memang dah ada dalam Perlembagaan Asal untuk ahli bersekutu. Ahli bersekutu menyertai memahami perjuangan bersatu. Ya. Dan apabila kita pindah perlembagaan, kita menubuhkan sayap bersekutu untuk membolehkan mereka bertanding ya, dan dipilih. Jadi tak ada timbul isu orang kata tu ada kekangan dalam kita mau memperjuangkan agenda-agenda melibatkan kaum yang spesifik. Tak ada. Hari ini saya amat gembira untuk mempamerkan bagaimana pendekatan Abah Sayang Melaka di Perikatan Nasional dan Bersatu telah memberi penjelasan kepada utamanya masyarakat di Rembia. Hari ini ada kejutan daripada masyarakat Rembia untuk menyertai orang UMNO, menyertai Bersatu untuk menyokong Perikatan Nasional dalam Ranaya Negeri ini. Saya silakan Puan Maria. Puan Maria menyerahkan kepada ketua bahagian dan juga calon Rembia keahlian mereka pada Bersatu. Kali-kali. Betul. Harus menyertai kan. Itu menunjukkan kekuatan kita hari ini. Fix deposit kita lah orang katakan. InsyaAllah akan menyumbang kepada kemenangan kepada Saudara Zaburi calon nombor 5 di DUN Rembia. Boleh keluarkan